Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Dr. Siti Nur Ain. Nama saya Nursyahila Natasha binti Muhammad Rusdi dan bernombor matrik S60220. Dalam video ini saya akan membentangkan tentang citra yang telah saya laksanakan. Baiklah, elemen citra yang telah saya sertai terbahagi kepada 3 iaitu kerohanian, komunikasi dan yang ketiga sukan dan rekreasi. Elemen pertama iaitu kerohanian. Saya telah menyertai program Usrah Lestari Sejarah Awal Takwim Dunia Islam yang dianjurkan oleh rakan siswa Yadim UMT. Usrah ini telah dianjurkan pada 13 November 2020 pada waktu 9.30 hingga 11.30 malam. Objektif usrah ini ialah untuk mengenali dan mempelajari sejarah awal takwim dunia Islam. Dan saya dapat mempelajari tentang takwim Islam, belajar cara menggunakan takwim Islam dan juga mengetahui sebab kenapa orang Islam mempunyai kalender sendiri. Program kerohanian kedua yang telah saya sertai ialah wacana pimpinan muzik dakwah versus dakwah yang juga dianjurkan oleh rakan siswa Yadim UMT pada 20 bulan November 2020 pada pukul 8.45 hingga 10.45 malam. Objektif wacana ini adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap estetika muzik. Jadi apa yang saya dapat belajar daripada wacana pimpinan muzik dakwah versus dakwah ni ialah kebaikan dan keburukan mendengar muzik serta jenis muzik yang sesuai untuk pelajar. Program ini bersesuaian dengan saya kerana saya merupakan seorang yang suka mendengar muzik. Seterusnya elemen kedua iaitu elemen komunikasi. Saya telah menyertai Foodies Online Forum yang telah dianjurkan oleh UMT pada 7 November 2020 pada pukul 8.15 hingga 11.15 pagi. Forum ini telah berbicara tentang influences of food in healthy diet. Jadi objektif forum ini adalah untuk melaksanakan program pemakanan yang berkesan kepada individu, kumpulan dan juga masyarakat. Dan apa yang dapat saya belajar daripada forum ini ialah tentang diet sihat, mengetahui jenis makanan untuk mendapatkan vitamin serta mengetahui makanan yang perlu dielakkan. Program kedua di bawah elemen komunikasi yang telah saya sertai ialah Coffee Talk, Study Hard versus Study Smart. Program ini telah berlangsung pada 7 November 2020 pada hari Sabtu. Jadi objektif Study Hard versus Study Smart ini adalah untuk memupuk semangat dan menarik minat pelajar untuk merancang cara belajar. Dan saya melalui program ini saya telah belajar tentang cara untuk memilih cara belajar yang betul dan merancang waktu belajar dengan baik. Dan di samping itu saya juga dapat mengetahui kelebihan antara study hard atau study smart. Dan daripada program ini saya memilih untuk study smart selepas saya mendapat isi penting yang telah disampaikan oleh panel-panel melalui program ini. Elemen citra yang terakhir yang saya sertai iaitu elemen sukan dan rekreasi. Saya telah menyertai program yang dianjurkan oleh Universiti Utara Malaysia berkenaan dengan penyakit jantung, awas kenali secara mendalam. Program ini telah dianjurkan pada 9 Disember 2020 pada pukul 3 petang sehingga 4.30 petang. Objektif program ini adalah untuk membantu mengurangkan dan mencegah penyakit jantung dalam kalangan anak muda. Dan apa yang dapat saya belajar daripada program ini adalah mengetahui cara hidup sihat dan ciri-ciri orang berisiko tinggi untuk dapat serangan jantung. Program ini sangat bagus kerana ia memberi kesedaran kepada saya tentang penyakit jantung yang sangat berbahaya. Seterusnya saya akan membentangkan tentang tugasan kompos.
Dalam tugasan ini, saya perlu membuat baja kompos dengan menggunakan sisa makanan. Dan ini adalah langkah-langkah untuk membuat baja kompos. Langkah pertama ialah saya menyediakan bahan-bahannya iaitu sisa makanan, botol air mineral dan juga gula merah. Langkah kedua, saya memotong botol air mineral kepada dua bahagian. Langkah seterusnya, saya akan menggaulkan sisa makanan tersebut dengan gula merah. Dan seterusnya, sisa makanan yang telah saya gaulkan itu saya akan masukkan ke dalam botol mineral yang telah saya potong dan saya akan label botol itu untuk proses pemerapan selama 7 hari. Langkah yang kelima ialah selepas 7 hari adalah proses pematangan baja kompos. Jadi sisa makanan yang telah saya perap tadi saya akan gaulkan ke dalam tanah. Dan tanah itu saya akan perap selama 14 hari. Dan langkah terakhir ialah saya akan menaburkan biji benih ke atas tanah itu. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.